على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya melihat hadiran Masjid Al-Azim, Masjid Al-Azim, dari wafat anak-anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bersama dalam satu majlis ceramah agama Maulana yang dianjurkan oleh takbiran Masjid Al-Azim, Masjid Al-Azim. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hati majlis kita pada malam ini. Marilah sama-sama kita untuk membaca umum kita dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sekalian mengamalkan hadirat Fadil Ustaz dari Masjid dari lagi dan Yubaris dan Ustaz masih ada di belakang ini masih Pertama masih ada di belakang masih itu dia akan masjid. Jadi alhamdulillah ini bukan kepada ini pada Islam dan bukan sebagai dari amalan syirik dalam masyarakat modern. Mudah-mudahan kepada kita pada hari ini berkati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan kefahaman dalam memahami ilmu yang disampaikan oleh Fadil dan ceramah kita nanti. Insyaallah pada hari ini telah memahami hadis kemuliaan masa silakan Fadil Ustaz menyampaikan ceramah hadis. boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya inilah jalananku, menyeru manusia kepada Allah dengan dalil penglihatan mata hati yang sangat jelas. Aku dan para pengikutku maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Bukanlah kami di kalangan orang yang menyengutukan Allah, orang yang mensyirikkan Allah. Sadaqallahu maulana al-azim. Terima kasih kepada sudah tak tahu nama. Nama ke apa Ustaz ni? Imam Ustaz Rusli, Ustaz Zul Rusli. Terima kasih kepada pengurusi imam kita lah, Ustaz Zul, sebagai pembuka bicara kita pada malam ni. Pengurusi masjid, JK masjid, para imam, para bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan pada malam ni kita
dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajuk hak diberi oleh tu imam sendiri katanya. Imam besar. Amalan syirik dalam masyarakat moden. Jadi sebelum daripada kita nak tahu amalan orang moden ni syirik ke tak syirik, sebelum tu kita nak tahu dulu syirik tu gapo. Karena kaedahnya al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Nak hukum di atas sesuatu perkara tu mesti kena gambaran sesuatu tu jelas. Kalau tidak jelas, jadi kubai orang Kelantan panggil mengarut kose benda tak syirik pun kita tuduh syirik. Ini pun bahaya. Karena Nabi SAW sabda, la yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bisyirki illa irtaddat alaih. Tidaklah mana-mana orang yang menuduh saudara se-Islam dia dengan kufur dan syirik, kalau tidak benar tuduhan tersebut, maka kembali balik tuduhan tersebut kepada diri dia. Ini bahaya lah kata ni. Maka sebab tu sebelum daripada kita nak kata ini amalan syirik, ini amalan syirik, ini kerja syirik, syirik sendiri itu gapo dia? Karena Nabi SAW maklum, kitanya Nabi datang dengan membawa tauhid. An-Nabiyyu ja'a bit-tauhid. Nabi datang dengan membawa tauhid. Karena manusia ni ada dua jenis kepala otak pemikiran dia. Pertamanya jenis kata Tuhan tak ada tu. Tak ada sang pencipta. Dia panggil mulhid. For ilhad, for mulhidun. Atau bahasa kita panggil sekarang ni etis. Orang tak percaya Tuhan ni ada. Itu dia panggil mulhid. Ada satu manusia kelompoknya dia kata Tuhan ni ada, tapi banyak. Banyak tu tak usah kira lah, jutone pun ada, jutone lah Tuhan dia. Banyak sungguh. Itu dipanggil fuak musyrikun. Maka Nabi ni mari tengah-tengah. Tuhan bukan tak ada, ada. Ada tu pula bukan banyak, so tak ada lola. Tu Kelantan panggil kita ni. So tak ada lola, mana satu tak berbilang, itu maknanya. So tak ada lola. Ayo kita orang Kelantan panggil kecek di Melaka. Kena tafsir balik, takut tak faham. So tak ada lola, mana so tak berbilang. Maka orang yang berpegang dengan la ilaha illallah dipanggil muwahhidun. Orang yang mengesahkan Allah. Orang yang mengesahkan Tuhan. Karena Tuhan yang sebenar ni tak ada melainkan Allah satu-satu saja Tuhan yang sebenar. Maka sebab tu kita orang mukmin bila sebut Allah kena ke Tuhan yang sebenar, bila sebut Tuhan kena ke Allah tu lah juga ya. Tak macam orang Kristian. Orang Kristian kalau sebut Allah, tak kena ke Tuhan yang sebenar lagi tu. Sebab Tuhan dia tu boleh cabut sifat gugur ke bumi jadi Isa. Boleh bini beranak tu bi Isa contoh. Maka tak kena ke Tuhan sebenar lagi, walau dia sebut Allah juga tak kena kepada diri Tuhan yang sebenar. Al-ma'budu bihaq, tak kena ke yang disembah dengan tepat, tak kena. Walaupun dia sebut Allah. Atau dia sebut Tuhan. Dalam kepala otak dia tu Tuhan tu ialah hak dia buat sendiri contoh. Maka tu semua Tuhan palsu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Duit palsu bukan duit. Betul tak? Kita guna duit palsu pergi beli. Kayak kata duit palsu ni duit palsu pun duit ya. Duit palsu tak boleh guna ni. Tak apalah, duit juga ambil abahmu. Tak ada ni, nyata apa kau cashier situ dah ada ni. Duit palsu bukan duit, Tuhan palsu bukan tu Tuhan. Maka apabila kita orang mukmin ni sebut Tuhan, kena ke Allah dah. Tak payah baiki dah. Ini ada juga hak jenis berasa warak tak tepat. Kalau ustaz sebut Tuhan, Tuhan kata ustaz, jangan sebut Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni kan banyak. Tuhan ni banyak. Musyrik lah tu. Dah Tuhan banyak. Tuhan ni ada berapa? So, kita tak ada Allah tadi. Berapa banyak pulanya? Dia kata Tuhan kan banyak. Sebutlah Allah. Tuhan banyak tu lah kafir.
Maka sebab tu bila kita sebut Tuhan, kena ke Allah tu, tak usah duk fikir lah. Allah mujurnya Tuhan. Betul dah tu. Siapa hak cakap tu? Nama dia Zaid, Somad, Khalid, Abdullah, mukmin orang Islam. Tentu dah dia sebut Tuhan tu, kena ke Allah tu lah. Sebut Allah, kena ke Tuhan hak sebenar tu lah. Tak usah duk fikir lah. Jadi kadang-kadang orang ni nak tunjuk warak dia tu ni. Jangan sebutlah Tuhan. Sebut Allah lah. Tuhan ni kan banyak. Kapir siapa iktikad Tuhan banyak. Tuhan so tak ada lola. Payah kata hak duduk di batu keh tu. Nah, dia mau panggil Tuhan. Hak di Kelantan tu, hak tidur tak bangun-bangun. Hak bangun tak duduk-duduk. Hak duduk tak tidur-tidur. Dia mau panggil Tuhan juga. Siapa hak panggil Tuhan tu? Zaid ke? Khalid ke? Zainab ke? Bukan. Ceng long leng, teng long long, Ananda Karupan. Apa nak jadi sesuatu juga ke mana? Tak sih. Tak sih jangan panggil Tuhan. Bukan Tuhan tu. Nah, itu batu, makhluk. Tu pentingnya kalau kita benar-benar nak jadi orang muwahhid, orang yang mengesahkan Tuhan, kena mengaji ilmu tauhid. Dah. Kena mengaji ilmu akidah. Dalam banyak-banyak perkara hak kita nak akidah, mana nak simpul akidah daripada akdun, maknanya aqaidul iman, tambatan atau simpulan bagi kepercayaan. Yang paling besar kali ialah mengiktiqad, menyimpul dalam hati kita tentang bersangatan esa Allah Ta'ala. Itu sebab tu kita duk mengaji sifat 20 tu kan, dia sebut wahdaniyah. Dia tak sebut ahad, dia tak sebut wahid, dia tak sebut wahdah. Padahal so belaka tu kalau terjemuh Melayu kita ni, ahad satu, wahid satu juga, wahdah satu. Dia tak mengaji weh. Sifat yang keempat, wahdah, wahid, ahad, dak wahdaniyah. Apa tu? Ada taklid takkidil mubalaghah dengan makna bersangatan satu Allah Ta'ala, bersangatan esa Allah Ta'ala. Bahkan kalau orang tua-tua kita, ya jarang nak terjemuh wahdaniyah tu satu. Sebab apa? Sebab satu tu terdahulu ada kemudian. Ada mendahului, ada yang mengkemudiakan dia. Mana? Sebelum satu, sifir. Dia panggil, kosong. Lepas satu, 2, 3, 4, 5. Ada. Tapi kalau esa, tak ada. Tak ada orang bila esa, dua, tiga, tak ada gitu. Waktu gagap nah. Esa tunggal. Itu. Jadi Tuhan bersangatan tunggal, bersangatan esa. Jadi kalau orang mengaji betul-betul sifat 20, insya-Allah dia orang muwahhid. Dia orang mengesakan Allah Ta'ala. Dan tak boleh kita nak tuduh dia ni musyrik. Tak boleh. Bahkan kadang-kadang orang ni dia tukar lagi. Hak duk ngajar ni pun ada. Dia tukar antara syirik khafi dengan syirik jali. Syirkul akbar dengan syirkul asghar. Dia boleh tukar. Syirik kalau dengan secara ijma', nampak ni kita baca sikit kita ni. Dengan secara tafsil ada 6. Secara ijma' ada 2. Syirik. Mana? Syirik jali satu. Jali ni makna terang-terangan, bukan jali bunga Tanjung dikir barat tu, bukan. Syirik jali mana? Syirik dengan terang-terangan. Dipanggil juga syirkul akbar, syirik yang sangat besar. Syirik ni perbahasannya dalam ilmu akidah. Hak inilah syirik hak Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mahu ampun sekali-kali dosa orang yang mensyirikkan dia. Tapi Allah siap untuk mengampuni dosa selain daripada syirik. Syirik ni. Satu lagi dipanggil syirik khafi. Syirik halus. Syirik asghar. Syirik yang tersangat kecil. Kecil tu kan apa? Tak sedar. Hak ni bukan perbahasan dalam ilmu akidah. Dia dalam perbahasan ilmu tasawuf. Dia bukan lawan bagi kufur. Dia bukan lawan bagi iman. Tapi dia lawan bagi ikhlas. Adapun syirik jali tadi, dia lawan bagi iman. Dia lazim dengan kufur. Lazim dengan kufur.
Kalau kita ambil di atas pendapat ulama yang mengiktibarkan syirik khafi dengan syirik jali, kufur dengan syirik dia ada umum khusus dia. Mana? Kufur terlebih khusus daripada syirik. Al-kufru akhassu minasyirki. Itu. Kalau iktibar syirik khafi, syirik jali tadi. Faham kodok ni? Kufur tu lebih khusus daripada syirik. Sebab apa? Sebab syirik ada akbar, ada asghar, ada jali, ada khafi. Tapi kalau kita iktibarkan apa? Iktibar lawan bagi keimanan, iktibar lawan bagi keesaan, maka al-kufru a'ammu minasyirki. Kufur tu lebih umum daripada syirik. Sebab apa? Sebab orang mulhid kufur je kan? Betul tak? Tapi dia bukan musyrik, dia mulhid. Apa? Tak ada Tuhan tu, etis. Kita ni semula jadi begitu saja. Ada. Kufur tak? Kufur. Tapi musyrik dia. Bukan musyrik, dia mulhid. Tapi kufur tapi. Jadi tiap-tiap kufur belum tentu musyrik. Sebab apa? Sebab ada mulhid. Tapi tiap-tiap musyrik dengan makna syirkul akbar tentu kufur. Tentu kafir. Itu dah. Baik. Syirik sore ni, syirik asghar atau syirik khafi ni hak lawan bagi ikhlas. Mana? Tuhan kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah mereka itu manusia hamba ni, jin manusia ibadat melainkan supaya ikhlas. Ikhlas pertama, ikhlas mukhlisin. Ikhlas mana dia usaha untuk hatinya tu beribadat kerana Allah atau kerana balasan baik daripada Allah, pahala daripada Allah, syurga daripada Allah. Itu tengok pula martabat keikhlasan. Maka yang melawani bagi ikhlas ni dipanggil syirik khafi. Mana? Riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ini syirik khafi. Ada orang mengajar dia kata, tuan-tuan, kalau kita sedekah, kita nak bagi orang kata kita dermawan, syirik tuan-tuan. Syirik tu tak apung dosa. Tukar dah tu. Bertukar tu. Ada. Kan orang lah ni kan mudah jadi ustaz kan lah ni. Tak tahu mengaji di mana tiba-tiba jadi ustaz. Sedap cakap saya, ustaz selalu dah lah. Pas mula, litai pukang, lintang pukang. Terbalik kurang habis. Padahalnya syirik itu masuk dalam janji keampunan daripada Allah. Kalau dia taubat, Tuhan ampun. Atau dia tak sempat taubat, tapi kalau Tuhan nak ampun, boleh, tak ada masalah. Kalau Tuhan tak ampun, masuk neraka dulu, kena bakar. Sebab riak dia, sebab ujub dia, sebab takabur dia. Hak ni nak tahu, nak belajar, nak reti, kemudian kita nak mujahadah, lawan orang panggil mari riak, mari ujub dalam ilmu tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf tu ilmu fardu ain juga. Jangan kata ilmu tasawuf tinggi. Hak tinggi itu hak ilmu maqamat, ahwal, hak tu hak tinggi. Tapi hak mazmumah, mahmudah, takhalli mazmumah, buang sifat-sifat mazmumah, mana lawan. Buang tu mana lawan. Nak buang terus tu susah kita. Ya akan mari, tapi kita kena lawan. Kena lawan. Contoh kita kata riak ni wa amal untuk orang tengok. Nabi kata al-amalu idza dakhala riak batal. Amal bila masuk riak batal habis segala pahala. Jadi kita pun takut nak pergi Masjid Al-Azim ni. Takut semaya kan? Sudah riak adalah. Start kereta balik rumah, semaya di rumah juga. Gitu. Tarkul a'mal li ajli riak syirkun. Pula dah. Ataupun tarkul a'mal li ajli riya, riyaul akbar. Tinggal amal ibadat kerana takut ke riya, riya besar lagi. Pula. Lagu mana nak buat? Terkepit dah kita sudah. Tinggal amal riya besar lagi. Beramal orang tengok. Kalau kita kena beramal bukan kerana orang. Tinggal amal pun bukan kerana orang. Itu.
Ni kena mengajar dalam ilmu tasawuf. Nah, semolek-molek kita ambo tengok kat tak adalah kitab Minhajul Abidin terbaik. Nah, dia cerita satu persatu. Imam Ghazali ni masya-Allah. Sebelum nak wafat tu dia tinggal satu kitab terakhir sebelum dia wafat. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Molek sungguh. Nah, dia cerita habis khatir nafsaniyah, khatir syaitaniyah, lintasan hati yang dibangsa pada nafsu bagaimana nak cam dia. Bahkan nafsu tu tipu daya lebih dahsyat daripada syaitan. Lebih dahsyat. Nah, kita ingat kalau kita nak ikhlas tak mari masjid. Semaya di rumah. Takut orang tengok. Semaya di rumah pun bini tengok. Sudah tak ikhlas. Takut riak ke isteri, riak ke anak. Masuk dalam almari. Mangga kat luar. Allahu akbar. Semaya dalam almari dia gelak lemak, gelak guguk dalam hati kata, ya Allah, nafsu kata mu buat lagu ni kerana nak ikhlas kepada Allah. Mu doalah kepada Allah, mudah-mudahan bila mu mati Allah Taala bagi tahu kepada orang kampung bahawasanya mu semaya dalam almari koci mangga kat luar ni kerana nak ikhlas ibadatmu pada Allah. Dia ya Allah, aku nak ikhlas ni ya Allah. Kena tipu juga ke syaitan. Rupa-rupa nak syuhrah, nak sahur. Bila lepas mati biar Tuhan royak habis kau yang apa kata dia ni orang ikhlas semaya dalam almari. Sebab tu tak mari masjid tu. Aduh. Nah. Jangan tipu daya nafsu, jangan. Maka hak ni bicaranya dalam ilmu tasawuf. Bukan dalam perbahasan ilmu akidah. Adapun perbahasan dalam ilmu akidah ialah syirik jali tadi. Syirik akbar, syirik yang besar. Nah, maka syirik inilah hak kita wajib kena jauhi. Kerana apa? Kalau mati dalam hal keadaan hati kita tu syirik ni, kekal dalam api neraka. Kekal. Nah, walaupun di tanah di perkuburan Islam. Nah, mayat kita menghadap kiblat nah. Orang hantar masuk dalam lialah hak. Tapi bila tutup terbalik membelakangi kiblat. Nah, tak boleh jawab soalan man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka. Tak boleh jawab. Nah, akhirat esok kekal dalam api neraka. Ni hak bahaya ni. Nah, sangat-sangat bahaya. Sebab tu ayat yang membaca tadi Allah Ta'ala suruh Nabi kata, Qul, kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalan. Jalan apa jalan Nabi ni? Ad'u ilallahi ala basirati. Menyeru manusia tu kenal Allah Ta'ala di atas dalil yang sangat jelas. Sebab tu kita mengaji ilmu tauhid tu kan, tiap-tiap daripada perbahasan sifat pasti ulama iringkan dalil. Nampak tak? Allah mesti ada. Tidak ada Allah tentu tidak. Dalilnya apa? Makhluk ini. Ada makhluk ini. Aduh. Mesti kena ada dalil. Ala basirati. Orang lain yang marah ngaji sifat 20 kan. Yang kata apa ngaji Allah wujud, artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada Allah. Saat ni ada. Lawan-lawan tak ada pula dah Allah. Ada orang buat menganjing gitu. Astagfirullahalazim. Nah, sama ada dia tak tahu, jahil betul-betul, atau dia tahu tapi dia pura-pura tak tahu, sengaja nak menghina-hina cara ulama dulu susung pengajian ilmu akidah. Semua tu wala ana akhira ummata awwalaha halla bihal balak belaka tu dah. Melaknat-laknat, meleke-leke, menghina-hina orang Kadian, orang Kamadian terhadap orang-orang dulu, itu penyebab kepada Allah halalkan bala turun. Awak menganjing itu? Padahal awal situ bukan makna gocoh, bukan makna tomoy, bukan makna sparring, bukan makna tu. Lawan ni terjemuh daripada Arabnya did, dia panggil. Nah, wadidduha, dan di bagi ada itu tiada. Diknya apa? Lawan, bahasa kita lawan. Tapi bukan lawan makna gocong ini, bukan lembu badi tanduk lembu gitu nak gebah, bukan gitu, bukan lawan tu. Dia dok bahas lawan ni sparring semua. Ni bukan lawan makna tu. Lawan di situ dengan makna tidak boleh beripung sekali. Ad-diddani la yajtami'ani.
Dua perkara berlawanan tak boleh beripu sekali. Orang masuk parking 4 OKU. Kita berkata, awak OKU ke? Saya OKU. Apa awak? Saya nampak melek ni belakang, tangan kaki ada. Saya tak ada sifat pendengar. Tak ada sifat pendengar. Lah, pekak lah. Tak pekak. Kok mana? Dah tak ada sifat pendengar, tentu pekak. Gitu Tadi kata tak ada sifat pendengar. Awak pekak lah. Saya tak pekak. Cuma tak ada sifat pendengar. Tak ada sifat pendengar itu pekak lah. Kalau tak pekak, ada sifat pendengar. Nah, kalau ada sifat pendengar, tak pekak. Kalau pekak, tak ada sifat pendengar. Boleh beripung ke? Pekak dengan pendengaran, tak boleh beripung dua tu. Dua perkara berlawanan. Itu mana gitu. Bila kita iktikad Allah bersifat dengan pendengaran sama, pekak tentu tidak. Gitu lah. Tu cara mengajinya. Ada juga awak mengaji. Kata apa mengaji 420? Falsafah belakang ni. Aduh. Falsafah. Bak ramai orang kita tu terpengaruh. Ya juga falsafah ni. Falsafah mari di mana? Ulama sifat 20 lah yang mengkafirkan falsafah. Bisalasatin kafaral falasifatul idah. Idh ankaruha wahyal musbatah. Ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama sifat 20 ni mengkafirkan kelompok falsafah. Kepelik tu. Tiba-tiba ngaji sifat 20, ngaji falsafah. Pening. Maknanya ulama sifat 20 mengkafirkan diri sendiri gitu. Dah sifat 20 falsafah. Jangan tu ngarut belakang tu dia ni. Ngarut belakang tu. Sebenarnya ilmu akidah yang disusun oleh ulama kita diambil daripada uslub Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Quran dengan hadis lah. Atau Nabi ngajar ada sifat 20. Awak berat soalan lagu tu. Tak patut tanya tu. Quran yang lengkap dalam almari belakang tu ada tak zaman Nabi? Nabi ajar ada Quran gitu? Tak ada ke? Zaman Nabi ni Quran tidak ditulis dengan lengkap. Kalau ditulis pun tidak lengkap. Yang tidak lengkap ditulis, tidak ada titik, tidak ada bagi. Nak baca macam mana? Alhamdulillah boleh, aljamzulillah boleh belaka tu. Rattil alami, ghalami, ngalami pun boleh. Nak baca macam mana? Siapa yang meletak titik? Siapa meletak baris? Bukan Nabi. Yang meletak baris Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Bukan Nabi. Ulama. Yang meletak titik Imam Ahmad Al-Farahidi. Bukan Nabi. Ulama. Jadi kalau nak original Nabi, jangan baca Quran mishaf lengkap gitu. Hafal sendiri. Baca pun hak tak lengkap, hak tak ada titik, tak ada baris. Baru betul original. Macam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruk orang cakap lagu tu. Saya buka sikit, mungkin saya tak pandai ceramah ni. Kalau saya ceramah ni takut 3 jam 4 jam tak sudah. Tak selesai. Tu saya bimbang. Saya sebenarnya takut patching dah ceramah-ceramah ni. Sebab apa? Letih dah lah ni. Bila saya ceramah, saya tak tahu nak sudah lagu mana. Nak menutup lagu mana. 3 jam pun ada kadang-kadang. Di Johor dulu, masa tu baru lepas PU. Semangat lagi lah, segar lagi lah ni. Lagi masa tu. Lewat setengah jam siapa di Johor, mana apa tempat tak ingat dah. Tempat tu ramai orang Kelantan. Ia dekatlah ke Pantai Timur dah, di Johor. Langsung Allah, hutan gelap lemak. Dia ceramah perdana penuh orang. Dia di luar perkarangan masjid. Jadi saya tu siapa lewat setengah jam. Setengah jam lewat. Jadi pengurusi masjid majlis pun kata kita denda ustaz sebab sampai lewat kita minta dia ceramah 3 jam. Kita kata beres 3 jam biasa, 4 jam nak lagi. Gong 2 jam setengah. 2 jam setengah saya tak berhenti bercakap. Yo cakap. Dalam kali pengurusi pemaya atas surat. Ustaz, boleh berhenti dah 5 minit lagi. Nasi sejuk lah itu. Baru 2 jam setengah. Kata 3 jam ni. Gorah dia kata, jangan.
Kita bak cakap ni sedap benar lah. Yoyak-yoyak muka kita. Sebab tu kita pun peceng dah tak sedar ceramah-ceramah. Nah, kalau baca kitab sedap sikit, ada tempat berik dia. Tapi tak apalah. Moga abai kepada kekanda Abu Abai Azri. Jemput ambo pun mari jugalah, tak ada hal lah. Baik. Ambo petik dalam kitab Al-Muqaddimat As-Sanusiyah. Nah, Muqaddimat As-Sanusiyah. Nah, ya Imam Sanusi ni masyhur, ada beberapa banyak karangan dia tentang ilmu akidah. Ni asas sekali, Muqaddimat As-Sanusiyah. Lagi dia ada Surah As-Sanusi. Nah, Surah As-Sanusi. Nah, Wusta Lis-Sanusi, Kubra Lis-Sanusi, banyak. Kitab Imam Sanusi ni banyak tentang ilmu akidah. Hak amun nak petik sini dia kata wa anwa'u syirki sittatun. Tadi dua tu kita kira secara ijma'. Hak ni nak secara sebutir-sebutir, tafsil dia panggil, satu persatu. Dan bermula bagai-bagai jenis-jenis syirik tu dia kata ada 6, ada 6 jenis. Nah, gapo dia syirik ni? Pertama dulunya asyirku lughatan. Syirik dari segi bahasa ibaratun amman adkhalal ghaira ma'allah. Ibarat, yakni satu cakapan menggambarkan tentang memasukkan yang selain daripada Allah serta dengan Allah. Itu orang panggil secara lughah. Nah, secara bahasa. Secara istilahnya, kok dalam kitab ni kata ibaratun an kulli ma yujibul kufra. Dia kata ibarat daripada tiap-tiap perkara yang mewajibkan akan kufur. Itu syirik. Ni, dalam kitab ni lah. Tapi dalam kitab lain dia kata syirik-syirik ni ibaratun i'tiqadun fil qalbi anna lillahi ta'ala syarikun fi dzat was sifat wal af'al. Begitu lebih kurang. Kalau salah sikit tu kurang ingatan. Ni alah tua mari. Muka kita manusia, Melayu pula kat pasal dia. Nah, manusia tu sendiri lupa. La yusammul insan illa linisyan. Tak dinamakan manusia tu manusia melainkan kerana dia lupa. Nasia, lupa. Dahlah kita manusia. Melayu pula tu mudah lupa. Dua kali lupa. So, lepas tu mudah pula lupa. Kalau salah tu kata hamba terlupa lah tu. Tapi dalam bahasa Melayunya mana apa? Pegangan di dalam hati bahawasanya ada bagi Allah sekutu, menyamai, berkongsi, menyamai, menyengutui pada zatnya, pada segala sifatnya dan pada segala perbuatannya. Itu syirik. Dalam hati kita kata ada zat seumpama zat seperti zat Allah, syirik. Atau dalam hati kita ada di sesuatu yang selain daripada Allah satu sifat yang sama seperti sifat Allah pada nama dan makna, syirik. Atau ada selain daripada Allah perbuatannya sama seperti perbuatan Allah di atas jalan menjadi mencipta, syirik. Maka banyak benar ni syirik ni. Nanti kita tengok mana. Pertama 6 tu mana Ustaz? Pertama, syirku istiqlalin dia panggil. Syirik istiqlal, menyengutukan Allah, menyengutukan Tuhan, mengiktikadkan Tuhan ni bukan satu bahkan berbilang, tapi asing-asing. Istiqlal mana asing-asing. Bagaimana itu maksudnya? Wahwa, dan ia syirik istiqlal ni ialah isbatu ilahaini mustaqillaini. Meyakini di dalam hati dia ada paling kurang 2 Tuhan yang asing-asing kedua-duanya. Kasyirkil majusi, contoh seperti syirik kelompok majusi. Orang majusi dia i'tikad Tuhan ni ada yang baik dan ada yang jahat. Ada dewa baik, ada dewa jahat. Ada dewa cerah, ada dewa gelap.
Ada dewa api, ada dewa zulumat. Itu dia panggil apa? Syirkun istiqlal. Mana mengiktikadkan ada paling kurang dua. Ya berbilai ni paling kurang dua. Paling kurang dua. Sebab tu kalau kita mengaji ilmu tauhid dalam perbahasan dalil wahdaniyah, apa tu? Tentu tidak Tuhan ni berbilai, paling kurangnya berbilai tu dua. Kalau Tuhan tidak satu, pasti berbilai. Kalau berbilang, paling kurang dua. Jadi lagu mana? Terkadang dia bekerjasama, kadang-kadang dia berkelahi. Itu keluar burhanut tawarud, burhanut tamanu'. Kalau orang mengaji sifat 20, dia bahasa dengar ada. Yang mana menatijahkan Tuhan paling kurang dua tu tak boleh terima dengan kepala otak. Sebab apa? Makhluk ni tidak boleh wujud sejak daripada awal walau sebesar zarah. Maka benar sungguh Quran kata lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ini Tuhan lain pada Allah, pasti hacul lebur langit bumi. Apa makna hacul lebur? Sejak daripada awal tidak boleh diwujudkan walau sebesar zarah. Kecil alu tak boleh dicipta. Itu yang pertama, syirkun istiqlal. Ni tak ada lah kita orang mukmin ni. Kau ada fok kita ni. I'tiqad. Selain daripada Allah ada zat sama seperti zat Allah Taala. Tak ada. Ni selamatlah fok kita tak ada. Yang kedua, syirku tab'idin dia panggil. Syirik tab'id. Mana menyengutukan Allah. Yakni pada zatnya itu boleh dibahagi, dipecah-pecah, dicerai-cerai. Itu mana tabai. Bagaimana? Wa huwa tarkibul ilahi min alihatin. Syirik tabai ini ialah tersusunnya Tuhan itu daripada beberapa Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya tersusun daripada beberapa Tuhan. Tuhan Mak, Tuhan Anak, Tuhan Bapa. Jadilah Tuhan. Ini contoh syirik tabai ini apa? Kasyirkin Nasara. Seperti syiriknya kelompok Nasrani, Kristian. Sebab itu kalau orang Kristian di Mesir sebut Allah, tak kena ke Tuhan yang sebenar. Sebab Allah dia i'tiqad tu bukan begitu. Bukan seperti itu. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu salasa. Sesungguhnya Tuhan kata dalam Quran, telah benar-benar kafirlah siapa yang mengiktikad tu Allah tu ialah salah satu daripada tiga Tuhan. Dia banyak versi pokok Kristian. Antara lain dia kata Nabi Isa tu ialah ilmu Allah Taala, sifat ilmu Allah yang cabut daripada zat Allah Taala, gugur ke bumi, jadilah Nabi Isa. Ada itu ni. Maka syirkut tabai, kita orang mukmin ni pun payah nak i'tikad lagu ni kalau hak ngaji. Kalau hak tak ngaji boleh jadi. Sebab apa? Sebab kalau kita belajar ilmu sifat 20 wahdaniyah, bersangatan esa Allah Taala pada zat. Apa makna? Pertamanya maknanya tidak ada satu zat pun selain daripada zat Allah yang menyamai dengan zat Allah. Waktu kita faham belakang. Satu lagi makna, bersangatan esa Allah pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikrisik. Tidak. Maknanya zat Allah bukan berjuzuk. Ni kalau orang tak mengaji payah nak faham. Sebab dia duduk faham satu ni macam dia. Apa yang ada berapa? Satu. Betul tak? Satu. Ustaz panggil apa orang? Seorang. Satu. Rumah awak ada berapa? Satu. Sebuah. Kereta awak ada berapa? Satu. Sebuah. Satu juga. Kau duduk di Batu Kih ada berapa? Satu juga. Dah niat juga kau lagu mana? Bukan dah. Tu kalau ada kepala, ada tangan, ada kaki cukup lekat seluruh tubuh, sekujur tubuh. Hak tu bukan satu. Hak tu berjuzuk begitu. Ni bahaya ni. Kalau orang kita ni tak betul-betul ikut fahaman ahli sunnah wal jamaah, silap-silap hari bulan, duk i'tikad Allah ada anggota tangan, ada anggota muka,
ada anggota kaki. Salah faham tu. Tanya mana dalil? Yadullahi fawqa aydihim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu ayat sifat tu, bukan ayat jawareh tu. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah menanggapi ayat-ayat seperti ini itu dengan dua jalan. Salaf dan khalaf. Wa kullu nafsin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Itu. Kalau salaf, tangan dengan makna anggota tubuh badan gini bukan maksud. Atau apa makna tangan di situ tidak difahami serah pada Allah. Ataupun tangan di situ sifatun min sifatillah. Satu sifat daripada sifat-sifat Allah seperti kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, yad, wajhu, istiwa, sifat. Apa hakikatnya? Allah juga yang Maha mengetahui. Itu. Bukan Tuhan ada tangan Tuhan comel tak boleh ngomong. Bukan gitu. Tu bukan salaf tu. Tu salah tu dah. Tu salah. Atau khalaf senang. Tangan dengan makna kuasa. Selesai masalah. Muka dengan makna zat. Tertinggi dengan makna menguasai. Selesai. Habis. Jadi bimbang-bimbang takut kalau dia tu terjerumus kepada akidah tajsim, dia boleh membawa kepada syirku tab'idin. Ini. Dah. Tapi payahlah kita orang mukmin, orang mengaji ni tak siapa tahap nak etika lagu tu. Baik. Tapi boleh jadi. Boleh jadi. Siapa dalam Facebook ambo tengok hari ni ada hak cakap, kita nak mengenal Allah, kita kena kenal tubuh badan Allah. Astaghfirullahalazim. Ada tu tulis dalam Facebook lagu tu. Siapa tahap ni lah jadi ni. Sikit lagi tangan boleh cabut, kepala boleh cabut gitu kah? Syirkut tab'in. Syirik ni kekal dalam neraka ni. Syirik ni kekal dalam neraka. Habis. Kemudian berapa dah tu? 2 baru deh. 2 baru. Ada 4 lagi masuk dah insya. Sini azan dulu kau macam mana? Azan dulu. Azan dulu. Masuk dah? Belum? Sudah? Lepas tu kita berhenti azan dulu. Berhenti azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آتي سيدنا ومولانا محمد الشرف والدرجة العالية الرفيعة والعافية. إنك لا تخلف. Baik. Yang ketiga, ini baru kita nak kena dengan tajuk. Baru nak kena dengan tajuk. Mudah dan mau tunggu. Mana ni amalan syirik orang modern. Nah, ni kalau kena apa kenalah sikit. Yang ketiganya syirkut taqrib dipanggil. Syirkut taqrib. Apa syirkut taqrib? Yakni menyekutukan Allah taqrib. Yakni niatnya untuk menghampirkan diri itu dengan Allah. Lagu mana? Wa huwa, dan ialah syirkut taqrib, ibadatu ghairillah, menyembah selain daripada Allah, liyuqarriba ilallahi zulfa, supaya jadi dekat kepada Allah. Tak dalam Quran sebut kan? Wa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ni kata fuak jahiliyah mutaqaddim dia panggil. Nah, kasyirki mutaqaddimil jahiliyati. Ini syirik at-taqrib ni panggil syirik fuak-fuak jahiliyah terdahulu. Dulunya Al-Lata, Al-Uzza dan sebagainya, berhala-berhala yang dibuat di hadapan Kaabah tu sebenarnya ialah orang-orang wali, orang-orang soleh pada zaman dahulu kala. Tu. Maka bila mati orang soleh, orang wali ni, orang-orang jahiliyah dulunya, oleh kerana tersangat kuat orang panggil ta'assub dia kepada wali, orang soleh tadi, maka diukirlah patung-patung. Mula-mula ukir patung ya dulu, tak ada sembah lagi. Buat patung yang kata ni kenang-kenangan, ya. Tok guru kita ni, tok wali kita ni, supaya masyarakat ingat katanya orang soleh ada di kampung kita dulu. Mula-mula tu setakat tu tak ada syirik lagi. Mati hak generasi ni, naik pula hak generasi kemudian lepas tu. Buat saja tak jadi. Kena ada upacara sikit-sikit. Gosok, cuci kalau kotor. Lama sikit lagi. Hidup cuci saja. Nampak comel kilat ni. Kita kena sembah. Situ start dia. Ibadatu ghairillah. Ibadat kepada berhala tadi. Tapi liuqarriba ilallahi zulfa. Niatnya supaya dengan ibadat sembah kepada berhala tadi, jadi dekat diri dengan Allah Ta'ala. Sebab tu bila ditanya, mu sembah batu kan? Dalam Quran cerita kan? Orang kafir jahiliah kata, mana buduhum, kami tak sembah batu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan kami sembah juga ni supaya mereka itu dapat menghampirkan diri kami dengan Allah. Ini dia panggil apa ni?
tawassut, membuat berhala-berhala sebagai perantara esnoti di antara dia dengan Allah. Tak sama dengan tawassul lain tu. Ni jadi duk balas apa Allah ni dalam masyarakat kita. Dah? Duk balas apa Allah ni. Saya tak tahulah kalau di Melaka. Melaka ni saya tak biasa lagi sembahyang Jumaat di Melaka. Dah? Kalau kita duduk Selangor ni, kalau Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, khutbah yang kedua tu semua masjid-masjid Selangor ni dia ada doa tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaka ada? Tak pasti. Kau tak tahu doa tawassul tu apa di sini. Kalau di Selangor ada. Khutbah yang kedua tu khatib akan berdoa. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyika. Ada. Ya Allah, ya Tuhan, kami memohon kepada Engkau dan kami berwasilah dengan Nabi Engkau. Berwasilah kau panggil tawassul. Tiba-tiba datang satu kelompok saudara kita, tak boleh syirik ente, syirik, tak boleh tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad telah wafat dah. Kalau Nabi Muhammad masih hidup baru boleh tawassul. Kalau dia hidup baru dapat bagi manfaat dan mudarat. Apa dah? Siapa yang syirik sekarang? Siapa yang syirik sekarang ni? Betul sungguh kok Nabi sebut dalam hadis. Inna akhwafakum rajulun yaqra'una al-Qur'ana hatta ru'yat alaihi bahjatah. Kalau yang aku takut berlaku di atas umat aku juga ialah satu orang manusia yang hebat membaca Quran sehingga wajahnya bercahaya dengan cahaya Quran. Kinayah daripada ramai orang ikut dia. Follower dia ribu-ribu, ratus ribu follower. Ramai orang ikut. Sebab hebat betah baca Quran, hebat baca hadis, hebat bercahaya dengan cahaya Quran. Tetapi dia ja'a ila qaumil muslimina bisayfihi, tapi dia datang kepada kaum muslim dengan pedang. Tak payah pedang Ustaz. Lidah lebih tajam daripada pedang. Faqala asyraktum, lalu dia kata kepada kita orang Islam, kalian semua musyrikun. Musyrik. Nak orang Melaka ni ada pula besar. Ada ni. Ada tak syekh besar situ tu. Nama apa dah? Syekh Arifin. Syekh Arifin Al-Jailani. Kok mana duk di ziarah juga habis licin syirik musyrik lah. Akhirnya tak gila ziarah kita. Akhir sekali mari hok musyrikin sungguh mari ziarah. Mana? Kok ni? Kok duk sembelih kambing situ. Ni. Tu balasannya. Padahal kita orang pergi ziarah kubur ulama, kubur aulia, wali, kubur orang Islam mana sekalipun, tak ada duduk buat kerja syirik. Tak ada duduk iktikad orang yang duduk dalam kubur ni, ialah Tuhan ataupun dia mampu mendekatkan kita kepada Tuhan. Tak ada. Dia hanya hamba Tuhan. Yang soleh, yang wali, ulama. Maka kerana tu kita pergi ziarah, baca yasin, baca tahlil, doa di kubur dia, doa pada Allah Ta'ala. Bukan doa kok minta, ya Syekh, awak sebagai Tuhan ni bagilah saya. Gitu kan? Kalau gitu syirik sungguh kan? Syirik sungguh. Tak dinafikan ada hak perbuatan khurafat sungguh ada. Pergi kubur keramat, orang panggil kubur keramat. Pergi nyala lilin pasal calak, lepas tu duk baca mentera berapa tu bawa mabui untuk minta nombor ekor. Ya sungguh. Hak tu pun syirik sungguh hak tu. Tapi jangan silap hukum. Hak kita ada dua kerja lagu tu. Kita pergi duk baca tahlil, baca yasin, hadiah kepada si mati, berdoa ke Tuhan. Mudah-mudahan berkat orang si mati ni, berkatlah kami itu. Tu berkat daripada Allah. Gitu Allah yang beri berkat. Apa berkat? Husulul khair ilahi fi syai'. Ziyadatul khair, hasil kebaikan yang bangsa ketuhanan pada sesuatu. Bertambah-tambah kebajikan. Itu berkat.
Kita nak nikah. Masa duk cara mopok tak apa. Kita nak nikah bukan mopok kita. Nah, heret tina tu dijumpa tu kau ni pakai selesai. Jadi, nah, cara apa dengan mopok kita? Tapi dah jumpa dengan mopok. Mau ayo nah abang nak nikah ni. Nah, ya. Nah, ni tina kita nak nikahnya minta mak setujulah. Nah, nak ambil restu ni. Mudah-mudahan berkah. Tu redha Allah ala ridha walidai. Redha Allah atas puas hati mak pak. Nah, mak kita kata tak apalah nikah sangat kan. Mak restulah. Kita pun salah cium tangan. Baru lepas dia duduk buat perut ikan dapur dia ni. Ada apa tangan dia? Tak ada apa satu. Tapi kita cium kan, mak kita berasa sejuk, anak aku sejuk. Berkat Allah Ta'ala beri. Nah, itu orang panggil tabarruk. Ambil berkat. Itu panggil tabarruk. Tak ada syirik pun. Nabi wa ya'syu'ul mu'min barakah. Bekas orang mukmin itu berkat. Biasa tengok orang duduk makan orang tabligh guna talam. Nah, sudah tu, dia rapi, dia pergi, dia pokok. Orang tak reti kata, ye, beli air. Orang tak reti kata itu. Tapi kalau orang reti, berkat. Berkat apa tangan dia? Itu suzon dengan saudara Islam tu tak baik ke awak tu. Nabi kata al-barakatu ma'akabirihim. Keberkatan tu ada berserta orang besar-besar agamanya di kalangan kamu. Tok lebah, tok guru, ulama, orang soleh. Ya? Lepas tu kita anak kita kecil-kecil kita ni, dia pun punya wah kumur dengan mulut dia. Capu air dia pun masuk dalam mulut anak kita. Apa? Kita nak minta Allah Ta'ala berkat. Itu panggil tabarruk. Bukan syirik dah. Zaman Allah ni habis pun dah syirik jadi. Syirik lah. Nah, ada juga syirik kalau begini sungguh. Mana? Ulu fil mahabbah ila masyayikh. Nah, melampau cinta kepada guru dia sehingga menganggap guru dia seperti Tuhan. Apa? Boleh mentasarrufkan alam ini. Guru dia yang boleh menurunkan hujan. Guru dia yang boleh menyekakkan matahari. Guru, itu memang syirik. Kembali balik kepada jahiliyah mutaqaddimin. Ada. Siapa? Di kalangan ghulati sufi. Pelampau tasawuf. Bukan tasawuf, bukan sufi sungguh. Pelampau tasawuf. Ada ghulat dia panggil. Yang boleh tengok lagi boleh tengok. Yang nerak di kubur tu kan habis kan. Nah. Tu kalau boleh nak peluk kubur tu. Ada. Tapi kalau duduk depan kubur dengan berakhlak, beradab, baca tengok, baca yasin, tahlil ke, zikir ke, apa, tak ada enggak racah-racah. Itu tidak syirik. Tidak syirik jangan. Nabi tegah ke ziarah kubur tu dulu. Inni nahaitukum an ziyaratil qubur. Nabi kata sungguhnya aku pernah tegah jangan ziarah kubur. Sebab apa? Sebab tiga tu ada perangai jahiliyah. Kalau pergi kubur kat mulalah nak jerit, nak meratak, nak tu. Jerit selok, duk sebut. Kebaikan si mati. Nabi tegah. Lama kelamaan dah ada dah sifat jahiliyah tu. Nabi kata fazuruha. Ziarah kubur. Fa innaha tuzakkiratul maut. Kerana ziarah kubur tu boleh ingat mati. Bukan jadi penyembah kubur, okey. Kita buat gelau ziarah kubur, kuburiyu. Astagfirullah. Apa kuburiyu? Penyembah kubur. Pakai piyah ada lambai capai, dia panggil capaliyun. Penyembah selipar. Allah. Tak sedar dia telah mengkafirkan saudara dia. Mengkafirkan saudara se-Islam. Ya jangan. Orang pergi ziarah kubur tu bukan pergi sembah kubur. Nak ingat kemati. Tu hal ayat dalam Quran. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Binasa orang berlomba-lomba urusan ketinggian dalam dunia sehingga dia pergi ziarah kubur. Artinya kalau dia tu nak hati dia tidak ada rasa nak berlomba ketinggian dunia, banyak-banyak pergi ziarah kubur. Sebab tu kubur tempat kita ni kalau boleh signboard dia kena tukar. Jangan tulis tanah perkuburan. Sebab orang ramai tu ingat ke kubur. Tulis rumah masa depan kita bersama. Tulis gitu. Kalau boleh mesyuarat dengan datuk mana kalau ada ni, wakil ayah mana ada sini, kita mesyuarat
tanah perkuburan kita cabut tembok. Apa? Hari-hari duk nitah tengok tanah perkuburan tak rasa kita nak pergi situ. Nah, tanah orang kubur orang mati, saya hidup lagi cergah cari duit banyak. Nah, harta banyak pangkat tinggi. Kayak gitu kan? Apa-apa slow. Mana ada kubur. Maka kalau nak jadi ingat ke mati, tukar signboard, bukan. Tulis rumah masa depan kita bersama. Oh, kalau lalu tengok rumah masa depan, seluruh kata assalamualaikum ya ahlad dia. Baru pergi salat. Antum sabiqun wa nahnu lahiqun. Kalian mendahului kami, kami akan menyusuri kalian semua nanti. Itu kalau tidak kat ukhrah gitu, orang mati kita hidup lagi. Rumah gitu. Tak rasa ingat ke mati. Banyak-banyak di ziarah kubur. Saya ingat masa saya kecil-kecil dulu di Kelantan, ni cerita di Kelantan masa sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3. Budaya di Kelantan dulu, hari Jumaat ni lepas kuliah subuh, orang kampung ni turun, jemaah masjid ni turun daripada masjid, duduk di kubur. Baca Yasin, tahlil, ziarah kubur. Budaya tu ada sampai aku. Lo ni tak ada habis licin. Nah, tinggal hari raya dia pergi ziarah kubur. Raya pun tak suri juga pergi ziarah kubur. Oh, jangan. Hari raya ni untuk kita bergembira, happy. Kalau pergi kubur jadi duka, sedih, jerit. Jangan. Tak lagi juga kubur hari raya pun. Betul? Bila? Tunggu dia mati sendiri baru pergi kubur. Hai, berat. Jangan lagu tu. Jadi orang pergi kubur tu, jangan kita kata dia tu wa amala syirik. Jangan. Dia pergi ziarah, nak ingat mati, nak baca Yasin, nak tahlil, tu bukan amalan syirik. Hak amalan syiriknya, kalau pergi berasak calak, baca mentera apa tak tahu, minta supaya dapat nombor ekor, hak betul esok nak judi. Tu syirik sungguh. Tu syirik sungguh. Dah. Habis itu. Itu yang keberapa tadi? 3 baru tu. Kasyirkil mutaqaddimil jahiliyah. Seperti kemusyrikan yang orang-orang yang awal, generasi yang terdahulu di kalangan kelompok jahiliyah. Mana? Mereka menjadikan berhala-berhala ni sebagai sesembah yang memperdekatkan diri mereka dengan Allah. Tawassul bukan gitu deh. Tawassul kayak gitu. Tawassul ni kita sebut nama Nabi, nama wali ke apa? Ni tak doa dengan Allah. Ni tak doa dengan Allah. Lain tu. Ni tawassul. Kalau tadi tawassul. Sebab tu Nabi bimbing orang yang mengkafir tadi. Hadis tadi tak baca habis lagi. Ni bahaya ceramah ni. Yang masuk gitu. Tahu di mana-mana Allah akhirnya. Tinggal habis percakapan ni. Lalu dia kata, faqala asyraktum. Kalian semua ni musyrik. Sahabat tanya, Man ahaqqu bisyirki ya Rasulullah? Ar-rami balil marmi. Dalam riwayat lain, man ahaqqu bin nar ya Rasulullah, ar-rami balil marmi. Siapa yang lebih layak dengan syirik ya Rasulullah? Orang yang menuduh umat Islam dengan musyrik, ataupun umat Islam yang dituduh dengan musyrik, yang layak dengan syirik? Dalam riwayat lain, siapa yang layak dengan neraka itu ya Rasulullah? Yang menuduh atau yang dituduh? Lalu Rasulullah jawab, balir rami ahaqqu bisyirki. Wa fi riwayat, balir rami ahaqqu bin nar. Yang menuduh itulah lebih berhak dengan syirik. Yang menuduh itulah lebih berhak dengan neraka. Ya sungguh. Benar sungguh hadis Nabi. Sebab apa dia kata? Sebab dia kata kalau Nabi hidup, baru dapat Nabi bagi manfaat dan mudarat. Sekarang Nabi sudah mati. Nabi tidak dapat bagi manfaat dan mudarat. Jangan tawassul dengan Nabi. Tengok. Syirik itu. Apa syirik? Dapat bagi manfaat mudarat. Itu tidak ada melainkan Allah. Nabi ini walau dia hidup atau dia sudah intiqal wafat, tetap dia sama makhluk Allah, tidak dapat bagi manfaat dan mudarat. Cuma kita sebut nama dia dalam doa ni, gak mudah-mudahannya cepatlah sikit kena kalau begitu. Nah, macam kita nak jumpa Ismail Sabri lah. Kalau tak ada orang yang kita kenal, duk tengah-tengah depan pejabat dia gitu ya. Tak tahu hilik jatuh hilik mana pintu masuk. Kalau ada kenal orang rapat, kita pun sendiri ke dia. Tolonglah minta dan menteri tanya sikit projek. Laju sikit. Itu seolah-olah nak minta apa? Minta dengan Ismail Sabri, bukan minta dengan
dengan saing dia tadi cuma kita rapat dengan saing dia boleh masuk pak dalam tu masuk gitu. Nah, jadi jangan kita kata minta dengan Nabi, bukan minta dengan Allah juga. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah ya Tuhan kami minta padamu. Nah, minta dengan Allah. Wa natawassalu ilaika binabiyika, kami tawassul dengan nabi engkau, kami buat wasilah. Nah, buat wasilah. Mu suruh. Nah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Mu suruh cari wasilah. Tak ada wasilah hak paling tinggi Nabi. Dan Nabi kata tawassalu bijahi fa inna jahiya indallahi azim. Tawassulah dengan kemegahanku, karena kemegahan aku di sisi Allah sangat besar. Nah, tu ya. Minta dengan Allah. Allah yang memberi manfaat dan mudarat, bukan Nabi. Itu dah. Jadi jangan kata syirik. Hak tu tawassul lain. Hak tadi tawassut lain. Tu hak tadi dia buat berhala tu sesembah. Dia sembah sujud ke berhala, nak ibadat ke berhala. Tapi kata tanya, ya awak sembah berhala? Tidak, kami sembah berhala ni melainkan supaya berhala ni dapat mendekatkan kami dengan Allah. Lain tu. Kita tak ada sembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi kata, "Inni lastu akhsha 'alaikum an tusyriku." Sesungguhnya aku tidak pusing, tidak takut berlaku kepada kamu syirik. Ini hadis sahih Muslim ni. Nah, inni lastu akhsha 'alaikum an tusyrik. Aku tidak takut berlaku ke atas kamu syirik. Sebab apa? Sebab Nabi tahu akan ada ulama tauhid yang akan mengajar tentang tauhid. Yang kalau kita belajar tauhid sungguh-sungguh, kita tidak berhak dituduh syirik. Hak Nabi bimbangnya ke apa? Walakin ya akhsha 'alaikumud dunya an tanafasuha. Tapi hak aku bimbang ialah apabila mu dapat dunia, boleh bumi seperti ni, sudahlah. Nya golek juga, berebut juga macam orang main bola. Betul tak? Orang main bola kan? Nya berebut bola seperti tu, nya hungga, nya lepak, nya katak dah, nya ngolek, nya sepak, nya cak tengok ni berapa? Berebut bola tu so. Lagu tu Nabi bimbangnya kalau kita dapat bola bumi ni seperti sudah berebutlah kita. Nah, waktu Nabi bimbang tu. Nah, jadi sebab tu kalau kita mengaji sungguh ilmu tauhid betul-betul pegang kemah akidah ahli sunnah wal jamaah, kita tidak berhak dituduh syirik. Itulah. Itu baru yang ketiga. Nah, tiga ke? Yang keempat syirkut taklid dia panggil. Menyengutukan Allah tapi taklid, turu tu orang lain. Mana ibadatu ghairillah tab'an lil ghairi. Ibadat sembah selain daripada Allah, ke berhala, ke gapo, tak kira ketuk guru ke gapo, tapi tab'an kerana mengikut lil ghairi bagi orang-orang dulu. Mana kasyirki mutaakhiril jahiliyati, seperti syirik orang-orang yang akhir di kalangan puak jahiliyah. Puak jahiliyah ni memang dia kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kami mendapati inilah yang diajar oleh bapa-bapa kami. Kami tak ada nak boleh nak fikir kami apa hak kesal-kesal hak ditinggal oleh mak kami, tok nenek moyang kami, kami ikutlah. Tu. Ada pun tok nenek moyang kita orang Islam dah. Jangan buat guna ayat ni untuk pukul orang Islam jangan. Ni ada juga orang guna ayat ni kata bila tanya awak duk tahlil arwah tu ambil di mana? Tak tahulah dalilnya. Tok nenek kita duk tahlil belaka ke orang mati. Macam orang kafir Quraisy ni. Apa? Tanya sikit tu nenek. Tok nenek kafir Quraisy tu kafir. Tok nenek kita ni Islam ke Islam. Nah, Islam ni. Sama ke tu? Tak sama. Jangan ada ukur sama jangan. Nah, guna ayat tak kena tepat tu ciri-ciri khawarij. Nah, ayat ni turun ke atas orang kafir, kita pergi bunuh atas orang Islam. Tak boleh gitu. Nah, tu. Habis yang keempat, yang kelima, syirkul asbab. Jadi hak tadi
di kalangan orang modern tu ada ke? Ada lagi orang modern lah ni. Nah, duk percaya ke benda-benda khurafat, benda-benda dongeng karut-karut. Nah, hak tadi. Nah, ada lagi sampai kelah ni orang Melayu kita ni payah nak buat khurafat. Gapo khurafat karut-marut. Khurafat ni mana karut-marut. Nah, belum tentu syirik lagi. Tapi apabila diturut ke karut dan marutan tadi tu sehingga mengiktikadkan cerita yang khurafat tadi tu benar, tasdik betul dalam hati dia, dapat memberi manfaat, tempat ni khamat, busuk ni hebat. Kalau kita nak minta apa-apa kena jadi busuk ni, letak calok 3 atau baca mentera ni, insya-Allah tiket nombor ekor esok dapat tempat bambu. Kaya je tahu percaya sungguh etika dia lagu tu. Tu daripada khurafat jadi syirik. Hak tu siapa lah ni ada orang jahil. Hak jahil. Hak alim tak ada buat lagu tu dah. Hak alim, hak ngaji agama tak ada buat kerja lagu tu. Jangan kita duduk orang alim kita syirik jangan. Yang kelimanya syirkul asbab dia panggil. Ini pun banyak di kalangan kita. Masyarakat moden. Dia duduk sibuk orang lain syirik. Ya khabar dia syirik, tak khabar-khabar dia tu syirik. Syirkul asbab. Apa syirkul asbab? Isnadut ta'zir lil asbabil adiyat. Menyandarkan ta'zir. Apa? Memberi kesan kepada segala sebab-sebab yang berada, yang bangsa ada. Nah itu. Contoh, kita duduk dalam aircon. Kita rasa sejuk tu pegangan hati kita, i'tiqad hati kitanya kerana apa kita dapat sejuk? Kerana aircon yang memberi sejuk. Mana kerana aircon memberi menjadi musabbab dia. Apa musabbab? Sejuk tadi. Atau kita duduk dalam kipah. Kita dapat angin. Siapa yang menjadikan angin? Kipah. Kerana kipas kita dapat angin. Jadi kipah menjadikan musabbab angin kepada kita. Kita lapar makan nasi. Nasi itu sabab. Kenyang itu musabbab. Macam mana kita dapat kenyang? Kerana nasi kita dapat kenyang. Kerana penado kita sihat. Kerana air kita hilang dahaga. Kape habis leceh. Jangan main-main dah. Hak ni kape habis leceh. Atau tabiat aircon memberi sejuk, tabiat kipah memberi angin, tabiat nasi memberi kenyang, tabiat air menghilangkan dahaga, tabiat pisau memutuskan, tabiat kereta menyampaikan perjalanan kita. Itulah apa saja sebab kita ikut tabiat dia yang menjadikan musabbab atau kerana dia yang mendapatkan musabbab. Maka hak ni kafir habis leceh. Wa may yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang mengiktikadkan makhluk ni kerana dia atau tabiat dia dapat sesuatu musabab, maka kufur iktikad lagu ni di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Ini syirik ni. Yang mana kan? Kalau tak mengaji tauhid, kan dah. Start kereta mari masjid juru apa? Hati iktikad yang menyampaikan dia ke masjid hakikat ialah tayar kereta dia, minyak kereta dia. Tu kenderaan dia yang menyampai. Syirik akbar tu. Main. Tabiat kereta atau kerana kereta. Lepas tu hak betul lagu mana Ustaz? Hak betul. Pegangan hak betul. Pegangan hak betulnya di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk. Lagu tu. Di sisi. Bukan dengan aircon, bukan. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Serta sah menyalahi. Makan nasi tak kenyang-kenyang. Boleh? Sebab yang menjadikan kenyang bukan nasi ialah Allah. Itu pegangan hak betul. Di sisi kita telan Panadol, Allah jadikan sembuh. Allah jadikan kelegaan. Lagu tu. Bukan dengan Panadol, bukan. Bukan dengan nasi, bukan dengan air, bukan. Kalau dengan nasi Allah jadi kenyang, bermakna tanpa nasi Allah tak tahu nak bagi kenyang lagu mana. Sudahlah, kenyang lagu mana nasi habis dah gitu. Bergak Tuhan lagu tu. Dah. Tuhan mampu menjadikan kenyang tanpa sebarang sebab. Allah mampu menjadikan musabbab tanpa sebarang sebab. Kita baca hadis akhir zaman.
Nah, bila Dajjal, kalau bak Dajjal dekat ramai orang berhiri dia ni, mau cerita bak Dajjal dengan ni mau ya ustaz. Kalau cerita bak tauhid kau anda orang minat mana? Bila Dajjal ni mengaku dia Tuhan, baru start fitnah Dajjal. Sebelum tu aku tak tahu dia Dajjal. Ingat baik tu. Panjang cerita tu. Bila dia mengaku dia Dajjal, baru start fitnah Dajjal. Maka start fitnah cobaan tentang Dajjal ni, makanan semua dalam milik Dajjal. Nak makan sepotong, seketul roti, semulut nasi, semua kena mengaku Dajjal Tuhan. Maka orang mukmin ketika tu, makanan dia bukan lagi makanan hak biasa, adat seperti biasa. Sahabat tanya, ayyut ta'am yajri zalika bizaman ya Rasulullah. Apa makanan Allah Ta'ala bagi untuk orang mukmin ketika tu ya Rasulullah? Nabi jawab, at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid yajri zalika bizza'am. Makanan untuk orang mukmin ketika tu tahlil. Tahlil, halala yuhallilu tahlilan ay qaula la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Punya. Nah, dinner. Breakfast subhanallah, subhanallah. Punya. Tu breakfast. Lunch Allahu akbar, Allah. Punya. Lagu mana agak-agak kalau orang tak mengaji ilmu tauhid. Dia tak kerti beza hukum akal dan hukum adat bila baca hadis lagu ni. Dia tahu cerita Doraemon ni. Mana ada orang la ilaha illallah sedawa kenyang. Tak terima dengan akal. Kalau orang ni banyak gitu. Banyak gitu orang ni. Dia baca cerita tu ulama-ulama dulu, Imam Hasanul Basri 100 rakaat sehari semaya. Ali Zainul Abidin 1000 rakaat sehari semaya. Dia kata, tak logik ni. Mana ada lagu ni? Ada live Facebook boleh itu. Dia kira siap. 1 rakaat biasanya 3 minit. Nah, sehari ada berapa minit? Kalau 1000, berapa minit kena ada tu? Tak terima dengan weh lah mampu lagu ni. Kita ni jangan ingat kalau hak Tuhan tak wik kita, Tuhan tak wik orang lain juga, jangan. Ada benda hak Tuhan wik orang lain, Tuhan tak wik kita. Nabi dia kata ju'ilat qurratu aini fis salat. Allah jadikan pada aku sejuk mata hati dalam semaya. Tengok. Sejuk mata hati Nabi dalam semaya. Tuhan bui ke Nabi. Lagu mana sejuk mata hati Nabi dalam semaya? Hatta tatawarramat hatta tatafattarat qadamah. Sampai pecah bengkak tapak kaki Nabi semaya malam. Anas bin Malik nak ikut menjadi makmum. Kata tak kau. Rakaat pertama suratul Baqarah. Rakaat kedua Ali Imran. Rakaat pertama surah Baqarah. Satu surah. Bukan Al-Baqarah. Allahu Akbar. Bukan. Pak kita ada tak bekak tapak kaki ada? Semaya malam. Tak ada. Tak ada. Bekak juga, bekak mata tidur. Wah, tidur dia ni. Lepas tu kita nak kata, yo kau Nabi ni. Siapa tahap ni? Mana boleh gitu? Tuhan tak wikit. Mau kita malah. Kata Nabi. Nabi tak apa special. Dia sahabat pun berapa apa. Zaman dulu tak ada ni hospital. Kalau katuk Sengabuluh, hamba duk Sengabuluh, hospital Sengabuluh tak ada. Tak ada. Nak biuh ke apa kalau sakit tak ada. Kalau pergi fisabilillah ni, luka-luka tubuh badan nak jahit, nak cabut panah. Biuhnya ke apa? Allah. Tak sedar ke apa lah. Ada mau jahit selalu luka, tak dicabut panah selalu. Tak rasa ke apa. Ada kita, boleh? Boleh ke tu? Luka ke apa? Doktor kata nak biu. Tak payah lah tu. Saya semaya. Ada? Jangan kata semaya. Nyamuk pun tak semaya. Mati nyamuk ni. Nyamuk pun kita marah dah. Ada. Ayat tu sahabat ngaji dengan Nabi patut nak dapat. Tabi'i pun dapat. Semaya tiap rumah lutuh tak sedar. Terbakar rumah tak sedar. Anak kena beli kaulah tak sedar. Anak kena bahaya kerima tak sedar lagi. Ada gitu kita. Jadi jangan ingat gapo hak Tuhan wi kau lain tu kalau tak dapat kita mana kita kata tak ada. Dak yu'til hikmata may yasha. Tuhan wi pada siapa dia akan ada. Imam Nawawi ni umur 40 mati dah dia. Tak sempat berbini. Tak usah tanya anak ada berapa orang, dia tak bin tak ada anak lah. Kalau tengok kekarangan dia tu beratus-ratus. Berjilid beratus jilid berpuluh-puluh kitab je kan.
syarah majmu' syarah muhazzab minhajut talibin syarah apa sahih muslim apa lagi banyak ya? Riyadhus Shalihin banyak kitab dia kagak ngomong 40 ya. Kalau kita kan ngomong asal dalam 500 tahun tu kau siap wak kira kita hari-hari malam tak tahu nak tulis gapo mu tak ada ilmu. Imam Nawawi ni siapa dah dia nulis tu tak sedar makan ke tak makan lagi. Macam mai makan ni. Nah, kalau bahasa kita lah you nulis dah. Lah kali mau dia mari suap nasi. You nulis. Tak sedar tu mau dia suap nasi. Sudah nulis. Tanya mau kita makan nasi dah lagi. Ada hal tu. Kita ada lagi tu. Kita tak ada tepi lama sikit ya ni. Aku 9:18 dah. Apa dah ni? Bunyi dah perut ni. Tak bila nak sudah ni. Tak ada ni. Nak buat lagu ni dah. Atramen dah ni. Tu. Jangan kita bila tak dapat kita kata tak ada. Orang lain tak ada dapat. Jangan. Tu nak uyi ya. Tak ada 12,000 rakaat. 100,000 rakaat tak boleh. Tak ada boleh. Tu. Kalau hak lama memang dia semaya sunat ni duduk pun boleh. Walau mampu diri. Lagi pula kena jaga tumakninah je. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Tak baca subhanallah subhanallah azim tak apa. Allahu akbar subhanallah. Subhanallah. Boleh ya cepat. Yuk akhirnya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tu memang bukan satu rakaat 3 minit. 10 minit tak habis lagi. Habis lagu tu. Baik habis. Jadi hak tu syirik kufur tu. Kalau yang dikata tu jangan memang. Ataupun dia kata bukanlah kerana ekon kita dapat sejuk, kerana penadol kita dapat sembuh, kerana nasi kita dapat kenyang, bukan. Atau bukan tabiat ekon yang dapat sejuk, bukan. Tapi Allah telah jadikan pada ekon kekuatan yang mampu memberi kita sejuk. Ataupun Allah telah jadikan pada nasi power, kekuatan, kuwah, kudrat yang mampu nasi itu menjadikan kita kenyang. Maka kalau orang pegang lagu ni, pada kufurnya selisih pendapat ulama. Sepakat kata sesat, sepakat. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafit. Barang siapa yang i'tiqad makhluk ni dapat memberi bekas, memberi kesan pada manfaat atau mudarat dengan power yang dijadikan oleh Allah pada dia, maka akidah ni sesat pada kufurnya khilaf. Jangan kita ikut, jangan. Jadi hak ni banyak sangat ni kalau tak ngaji tauhid. Ingat kau jumpa tu bomo ya syirik. Dia jumpa doktor boleh jadi syirik tahu tak? Bila dia i'tiqad doktor yang mampu menyembuhkan penyakit. Ubat doktor yang dapat menghilangkan penyakit. Tabiat ubat doktor atau kerana ubat doktor dapat menghilangkan penyakit. Syirik. Kita orang mukmin tak itu. Kita hanya sebatas ikhtiar usaha saja. Maka tak menghasilkan kesan. Dengan ikhtiar usaha kita tu. Batu kalau kita makan Panadol walau 1 kontainer sekalipun tak sembuh lagi demam kita. Adakah kita pergi mengamuk bakal kilang Panadol? Sebab kita yakin yang memberi sembuh ialah Allah. Tanya apa sakit lagi? Tak ikhtiar ke? Allah habis dah ikhtiar, tak ada arah lah tu yang nak uji juga penyakit ni. Kayak gitu kita orang mukmin ni. Bukan tak ikhtiar. Panadol lah, ubat cak kaki 3, cak kaki 4, macam-macam jenis ubat kita telah berlaku. Ikut orang sebut ni ngomong lah, ni telah. Tapi yang menyembuh ialah Allah. Dia tak izin, tak buat, tak jadi gapo satu, makanlah gapo pun. Betul tak? Betul. Macam COVID itu lah. Cocok ni ngaji, cocok sini, tak ada ayat apa lah gapo. Bukan sanitizer tangan, mandi, berenang semua mimpu sanitizer. Kalau teknologi kena juga COVID. Kena juga. Sebab apa? Sebab hak WC kau berapa tu hanya sebatas ikhtiar usaha aja. Tidak boleh memberi kesan. Tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Kalau tak dapat memberi manfaat dan mudarat, kau jangan tu suruh usaha. Suruh ikhtiar. Sebab tu kita duduk kedai kopi ke berapa restoran. Kita minta tolong order. Kita minta tolong orang mari order. Bukan minta dengan Allah Taala gitu, minta Allah Taala direct je. Takut syirik je. Kita kata bang nak order apa? Saya nak tolong order ke abang ni.
Jangan takut syirik. Saya nak minta dengan Allah. Ya Allah, nasi goreng kampung ya Allah. Gitu. Enggak, kita minta nasi goreng kampung sah. Tak obeng sah dah. Hati kita yang ikut orang ni kau yang memberi rezeki. Tidak, Allah. Bini kita kau yang memberi air kopi. Tidak, Allah. Tapi panggil bini kita. Nah, mek muda, air kopi sebelah. Contohlah. Sebab tu orang mukmin bila tak siapa nasi goreng kampung tadi. Pelayan tu bawa sepak kunci buah menungging situ. Kita tak ada. Kalau orang mukmin iman dia tebal. Apa? Ini apa? Hijau itu. Bukan dia bagi rezeki. Tak ada rezeki tu. Tu kalau iman nipis sikit marah. Matol tok mana ni boleh kau tak ngapuk kunci lalu habis nasi goreng aku. Yang marahlah sikit. Tak apa, tak ada rezeki lah ni Tuhan. Iyalah nasi goreng aku pergi buat balik. Baik, habis. Itu yang kau apa tu? Yang kelima. Yang terakhir boleh nak berhenti tu. Bunyi keruk-keruk tu. Sikit lagi dah. Isnadut ta'zir al-asbab. Mana? Kasyirkil falasifati. Seperti syirik falasifah tadi. Syirkul asbab tadi. Wat-tabai'iyyin wa man tabi'ahum ala zalika. Syirik falasifah. Mana? Mazhab tabi'iyah, mazhab ta'liliyah. Sanilah. Mazhab tabi'iyah, mazhab ta'liliyah. Api tabiat dia membakar. Kerana api kita dapat kebakaran. Ataupun api Allah Ta'ala jadikan pada dia power yang mampu membakar. Semua tu syirik belaka tu dah. Syirik belaka. Cuma hak terakhir tadi tu dah khilaf. Syirik tu kufur ke tak? Khilaf ulama. Sebab dia kata Allah jadikan power pada api, mampu api tu membakar. Sebab dia kata Allah lagi menjadi. Ada ulama kata tak kufur, tapi berdosa, sesat. Tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tiap-tiap kufur tentu sesat. Tapi ingat, ulama wara'an nahri dia panggil. Ulama belakang sungai Furat. Mana? Ulama Turkmenistan, Tajikistan, pokok tantang ni, Uzbekistan, Samarkand, tu. Tu ulama Maturidiyah kebanyakannya menghukum kafir lagi sampai yang tinggal lagi. Betul lagu mana Pak Sani? Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang secara adat, sah menyalahi. Di sisi kita makan Panadol, Allah jadikan sembuh secara adat, sah menyalahi. Di sisi kita minum air, Allah jadikan hilang dahaga secara adat, sah menyalahi. Di sisi kita pasang aircon, Allah jadikan sejuk pada adat, sah menyalahi. Boleh. Pasang aircon panas lagi. Boleh. Tak ada masalah. Atau tak ada aircon sejuk, boleh. Genti hilang. Siapa pasang aircon? Orang gila pasang aircon. Sejuk gentar-gentar lah. Boleh. Tak ada masalah. Tu akidah betul. Itu betul-betul tauhid. Itu betul-betul muwahhid. Di sisi kita naik kereta, Allah jadikan kita sampai pada adat, sah menyalahi. Naik kereta, tekan minyak, laju, tak ada masalah, beri gapo. Tapi tak siapa. Boleh jadi aksiden tengah jalan kan? Betul tak? Sebab kita ikhtiar. Iradat kita hanya pilih, kudrat kita hanya usaha. Kudrat Allah yang menjadi, yang mencipta, iradat Allah yang menentukan pilihan kita. Gitu. Kita pilih ikhtiar, kita pilih nak selamat. Betul tak? Semua orang nak selamat. Drive, betul? Tak ada orang niat sahaja aku bawa kereta biar aksiden selok dua aku. Ada gitu? Ada. Semua orang nak selamat bawa kereta. Tapi ada juga aksiden. Betul tak? Betul, berhati-hati ni di jalan raya, segenap. Tak cukup segenap tangan keluar ni. Anak oyak kata dia nak seleka. Lalah kali mari lagi cabut tangan. Nak aku mana? Tu ayat kata kita hanya ikhtiar usaha, tidak memberi kesan, tidak memberi bekas pada manfaat mudarat. Hanya Allah yang menjadi, mencipta dan menentu. Kalau kita pakai lagu ni semua, kita tauhid. Pakai ubat apa? Tak apa. Kemudian satu lagi, jangan cepat tuduh saudara kita pula syirik, jangan. Lama kita tengok tadi kawan kita demam duduk sejak tengok, sehat dah. Dia pun kata kita, sehat alhamdulillah. Makan Panadol 2 butir cabut coh penyakit.
cakap lagu tu. Jangan pula kita ente syirik ente. Syirik. Jangan. Nah, ada juga orang panggil terlampau tauhid. Bukan terlampau tauhid. Perasan diri itu tauhid. Ada? Dia tak boleh. Kena capture tu Allah belaka. Tak perlu gitu. Hati kita ni, korenahnya duduk dalam hati. Iktikad ni duduk dalam hati. Nah, kita makan dah nasi kabur 2 bingit ni. Lepas tu saya kita mai ajak. Mak, pergi makan nasi. Kenyai dah makan nasi kabur 2 bingit. Makan nasi kabur, kenyai dah. Makan nasi kerabu 2 bingit. Maknanya kita kata kenyai tu mari daripada nasi kabur 2 bingit. Nah, jangan budak kata, syirik awak ni, ngucap balik. Ngucap siap. Wah, apa ngucap? Tahu kata kenyai makan nasi 2 bingit ni, nasi kabur. Syirik tu. Allah jadikan kenyang. Tak payah nak cakap lagu tu. Memelah dia ikut Allah jadikan kenyang, tetapi cakap ni secara ada. Nah, mak ai apa masjid? Allah yang menyampaikan saya di sisi saya naik kereta. Oh, tak payah cakap lagu tu. Tak payah cakap kita. Kok tadi tu duduk dalam hati kita. Berak? Kalau kita cerita tadi tu duduk dalam hati kita. Ada pun cakap tak ada Mai ke orang masjid? Mai dengan motor, mai kereta nak topeng gitulah, tak apa. Sebab dia Zaid, Muhammad, Abdullah, Khalid, Selamat, mukmin, muslim lah ke. Husnuzan. Jangan kafir awak ni, syirik ni. Nah, mari dengan kereta, siapa masjid kereta? Bukan Allah Taala yang menyampai. Jangan lagu itulah. Lama sikit-sikit Allah belaka. Mai mak makan nasi. Alhamdulillah, dengan di sisi saya makan nasi kerabu 2 pinggan, Allah jadikan kenyang. Serta sah menyalahi pada anda. Tak payah cakap lagu tu. Tak payah. Nah, hak tu tadi tu pegangnya. I'tiqad, mu'taqadah, benda yang kita simpul dalam hati kita. Adapun kita bercakap ni, bercakap di atas jalan ada. Cakap dia. Jadi kalau lagu ni, kalau dia tanya, gapo amalan syirik masyarakat moden? Kalau tak mengaji tauhid banyak benarlah syiriknya. Naik kereta pun syirik, makan nasi pun syirik, kelas penado pun syirik. Gitu lah. Kalau tak mengaji tauhid. Tapi kalau mengaji tauhid, bawa kereta tak apa, muwahhid. Makan penado tak apa, muwahhid. Nah, tu gitu. Sebab tu jangan kita cepat menuduh syirik kepada saudara kita, dan kita sendiri pastikan kita benar-benar mentauhidkan Allah. Orang lain ni dia cepat nak kata orang lain syirik, kabar-kabar dia sendiri tidak tauhidkan Tuhan. Dia dah musyrik. Ini yang kita bimbang. Nah, dengan saudara se-Islam kita kena sangka baik. Mana dia ada iman, qarinah dia iman. Sebab tu kita baca hadis ke apa, tak boleh tak faham kepala otak sendiri tak boleh. Dalam hadis kata, contoh, man allaqa azimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantung azimat, maka syirik dia. Jangan tu kita kata orang kata, tengok ada ayat Quran syirik semua. Ayat Sibudina kata syirik. Jangan. Nah, Nabi bercakap tu supaya kita beringat ala sabilil ihtiyat dia panggil. Atas jalan beringat-ingat. Nak kata ayat Sibudina kata. Tapi jangan ikut ayat Sibudina ni yang memberi rezeki. Jangan. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Kita gantung tu nak ambil berkat saja. Masuk jabat tengok ayat Sibudina, boleh tak dapur ayat Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa pada Allah Taala bagi kelepasan daripada segala kesusahan. Nah, dan Allah Taala berikan rezeki daripada pintu yang dia tidak suka. Itu. Maka dia pun takwa. Apa? Jaga apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegak. Itu makna takwa. Dengan sebab tu Tuhan bagi rezeki. Maka sebab tu bila dia jadi jutawan, wartawan mari interview Tan Sri. Cuba bagi tahu macam mana tip-tip Tan Sri boleh jadi jutawan. Dia kata semua ni rezeki daripada Allah. Kayak gitu. Kan dia kata, mudah je. Ni, Sibudina ni entah kata dia bagi rezeki kita. Kalau lah betul memang musyrik sungguh. Jangan main Walau ayat Quran pun musyrik. Allah dah belak kata, kata ayat Sibudina. Ayat Sibudina lah yang memberi kita kaya, jutawan, rezeki. Memang musyrik sungguh. Tapi tak ada lagu tu, orang mukmin tak buat lagu tu. Betul tak? Dah. Jadi kalau tak faham,
Sila akhir bulan dia gitu dia orang Islam syirik bagi. Ini baik. Nah, macam saya duk sama buat contoh, kita makan Panado. Dengan orang Cina makan Panado sama tak? Sama je cara. Sama. Panado kalau dia jual di farmasi tu dia ada Panadol muslim non muslim gitu. Ada. Panado tu juga. Betul tak? Cara makan sama ke mulut tak? Sama. Bukan kata orang kafir makan ke mulut, kita kena sumbat ke bungku. Apa? Jangan tiru. Tak boleh. Nelain. Nak sama ya? Sama ya? Jadi kalau kita kata barang siapa makan Panadol, maka sesungguhnya syirik dia. Kalau orang mengaji, dia faham. Ustaz cakap tu supaya kita beringat. Jangan sampai kita makan Panadol seperti orang musyrik. Mana? Orang musyrik makan Panadol, memang dia ikut Panadol yang memberi sehat. Kita makan Panadol, bukan Panadol memberi sehat. Allah yang menjadikan sehat. Itu. Makan Panadol tak ada masalah. Tu. Jadi kena cerdik juga. Itu lagu tu dah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini jadi manfaat untuk kita semua. Nah, supaya kita ni menjauhi syirik dan mendekati tauhid. Sangat besar. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dia sebut dalam Quran kan. Wa iz qala Luqman libnihi, dan ingat ketika mana Luqmanul Hakim kata ke anak dia, besar ke anak dia, wa huwa ya'izu, dan padahal dia tu memberi peringatan kepada anak dia. Dia kata mana? Ya bunayya la tusyrik billah. Hei anakku, jangan kamu menyengutukan Allah. Sebab apa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu ialah kezaliman yang sangat besar. Habis. Kemudian yang terakhir tadi, bagi 5. Yang terakhir tak ada belaklah syirik khafi. Syirik khafi itu. Dia sebut lagi tak ni, dia panggil syirkul aghradi, dia panggil. Syirik tujuan. Apa syirik tujuan? Al-amalu li ghairillah. Al-ibadatu lillah. Ibadatu lillah, tapi li ghardi ghairillah. Ibadah kepada Allah, tapi gharak tu lain pada Allah. Itu riya, ujub, sum'ah dan takabur. Jadi daripada nen ni, pak hok mula-mula sepakat ulama kafir. Dah sepakat ulama sepakat kafir. Pak mula-mula. Yang keenam, tidak kufur, hanya berdosa, maksiat, asi. Kemudian yang kelima tadi tu, siapa yang i'tikad ilah dan tabiat, kafir. Siapa yang i'tikad kuwah dijadikan oleh Allah, khilaf pada kufur dia. Jadi mudah-mudahan kita dapat menjauhi pegangan-pegangan yang boleh menyengutukan Allah, supaya benar-benar kita ni termasuk orang yang dapat berjumpa dengan janji baik daripada Allah Ta'ala akhirat esok. Mana Tuhan sebut dalam Quran? Tuhan kata, mana-mana orang yang nak berjumpa dengan janji baik Allah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih, mana-mana orang yang raja harap nak jumpa dengan janji baik Allah akhirat esok, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amal yang baik. Amal yang baik ni i'tiqad yang baik ahli sunnah wal jamaah. Ibadat dia, munakahat dia, muamalah dia mengikut bagaimana yang diajarkan oleh a'immah mazhab, para imam mazhab. Dan hati dia juga baik, qalbun salim, tidak ada orang panggil sifat-sifat yang dicela. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad, dan jangan dia menyekutukan Allah dalam ibadat dia dengan selain daripada Allah satu pun jangan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, benar-benar kita mentauhidkan Allah, dan kita tidak mensyirikkan Allah, dan kita tidak cepat menghukum saudara semuslim kita dengan musyrik, dan kita menjaga iman kita biar benar-benar kita ni tauhid. Kamu rasa cukup setakat tu? Kurang-kurang ni pukul 9.30 ni. Kalau nak lagi pun boleh. Takutnya ambil sore duduk sini dia mau pakai balik belakang. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri sendiri. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira.
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amat lupa satu perkara amat lupanya untuk pengetahuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah-ayah, saya dengan sahabat-sahabat saya di Sungai Buloh itu sedang usaha